Bang, boleh ke bang? Ha? Boleh ke? Boleh. Benda kita boleh buat. Ni bang, saya teringin yang misai macam kucing sikit bang. Dia keluar-keluar macam tu. Misai macam kucing. tak Abang apa. boleh buat. Sebab untuk Muaz Barber ni, saya dah buat macam-macam misai kucing dah. Misai kucing tu kalau boleh nak gulung berapa kali? Macam kucing ada 3-4 ketul. Kalau tak boleh macam kucing bang, macam ikan keli pun okey. Boleh. Kebetulan. Muka awak memang comel macam kucing. Jadi senang untuk abang buat. Cuba try bang. Macam ni. Memang benda ni mengambil masa yang lama sikit. Abang dah tak tahu dah misai dengan janggut. Bang ini janggut bang, misai kat sini. Abang sebenarnya baru masuk industri ni. Tapi abang rasa kalau kita nak belajar betul-betul macam mana nak belajar nak jaga misai. Kita bawa yang pakar lah. Bawa yang Janganlah pakar kita bercerita, nampak buruk tu nanti. Aduh. Jadi kalau untuk anda semua nak tahu, kena terus bersama kami lah. Terus saksikan Borak Kopi Jam. Ini trim sikit. Trim sikit. Ini gel tadi, gel. Gel. Siap. Pagi hujung minggu saat kita bertemu, riang-riang rasanya bila kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejap je dah kat sini. Kejap dah kat sini dah bang. Sebab saya tak yakinlah dengan abang buat saya punya misai tadi bang. Aduh, itulah. Kadang-kadang bila nak potong misai ataupun nak trim janggut kita ni, kita kena yakin pada yang pemotong tu. Betul lah, kalau Mas. tak yakin, memang susah. Sebab jangan cuba-cuba. mengusik misai dan juga janggut kita ni bukan Sebab semua orang saya boleh buat. pun pernah cuba buat sendiri. Tersingit sebelah. Betul. Terus rasa segan nak keluar rumah Muaz. Jadi lepas tu saya memang tak boleh lah. Hantar je ke kedai yang lebih pakar buat kan. Betul. Sebab tu sampai sekarang saya tak ada misai dan juga janggut. Senang. Sebab saya rasa kalau nak jaga janggut dan juga misai ni, dia macam susah sikit lah. Ni betul tak? Dia sama juga macam jaga jambul Muaz. Kalau jambul pakai gel, misai pun kena pakai gel. Tapi tak apa, tu kita akan bincangkan, kita akan ceritakan nanti. Apa pun sekarang untuk semua penonton Borak Kopitiam, macam biasalah kalau tengah tengok tu pagi-pagi ni sambil breakfast dengan keluarga, beriadah dekat rumah sebab tak boleh nak keluar sangat. Jangan lupa gunakan hashtag Borak Kopitiam kalau nak post kat social media kan, nak tag lah kita. Kok kita nampak, kita boleh kongsikan juga nanti. Yes. Selain daripada itu juga anda boleh menonton secara langsung lah di Facebook kami Borak Kopitiam. Betul. Dan boleh menghantarkan komen-komen yang positif kat sana. Jadi bangun pagi hari ini seperti yang kami katakan, topik kita adalah mengenai penjagaan misai dan juga jambang ni, bagaimana pentingnya, terutama sekali mungkin lelaki-lelaki yang ada jambang dan juga misai ni, kadang-kadang nak jaga ni nak kena letak ubat lah. Nampak macam senang kalau dulu kita biar je dia tumbuh, lepas tu tak buat apa-apa kan. Tapi sebenarnya kena trim apa semua. Dia sekarang ni dah tambah pula kerja. Okey. Kalau dulu perempuan je pergi fashion. Sekarang lelaki pun kena pergi juga untuk penjagaan misai Muaz. Kadang ada orang pergi spa misai. Spa misai Muaz. Tapi apa pun itu kita akan bincangkan kejap lagi. Sekarang ni nak bagi tahu juga seperti mana kita yang diberitahu kan, kita akan melalui fasa PKP bersyarat yang dilanjutkan. Betul. Tapi dia sekarang ni kalau orang post kat social media PKP KP. Okey. Maksudnya KP tu kecuali Pahang, Kelantan, Perlis. KP belakang tu ada kat situ. Okey, jadi seperti yang kita semua sedia maklum, semalam telah pun diumumkan 4 minggu lagi PKPB seluruh negeri di Semenanjung kecuali di tempat yang dikatakan tadi, Perlis, Pahang dan juga di Kelantan. Betul. Dan jom kita nak kongsikan antara perkara yang boleh anda lakukan. Untuk antaranya PKP kali ni anda masih lagi boleh berbasikal, anda boleh main golf, boleh jogging, boleh lari, tapi tak melebihi 10 orang. Betul. Selain daripada itu juga semua sektor ekonomi dibenarkan beroperasi macam biasa mengikut SOP yang telah pun diberikan lah. Dan saya nak kongsikan pula yang tak boleh. Yang tak boleh. Yang tak boleh ni kena ambil tahu sebab kalau kita buat nanti kena pula tindakan dari pihak berkuasa kan. Betul. Okey. Yang tak bolehnya adalah pusat karaoke, pusat hiburan, kelab malam, taman tema, bazar Ramadan, bazar Aidilfitri, karnival jualan, semua bentuk persidangan dan pameran, pusat refleksologi, bola sepak, rugby, renang, semua acara sukan indoor dan stadium, juga kenduri, rumah terbuka, majlis berbuka puasa beramai-ramai. Ini adalah perkara yang tidak boleh. Itu yang kita nak kongsikan. Kita kena tahu benda yang boleh kita buat, yang tak boleh kita jangan. Tapi apa pun macam yang kita disarankan, kalau boleh kita duduk dekat rumah lah. Betul. Kita tak naklah anda dikenakan kompaun sebanyak RM1,000 tu banyak juga kan. Jadi kita jaga SOP antara kita. Betul. Dan kita nak terus update dengan anda juga mengenai bagaimana agaknya semalam Numbers. Status terkini COVID-19 kalau kita tengok menurut laporan semalam adalah 1,168 kes baru. Itu jumlah yang agak banyak sebenarnya. Tapi satu juga yang kita nak kongsikan, 1,029
ini jumlah keseluruhan kes sembuh dan discharge. Ini satu jumlah yang bagus juga yang kita dapat capai untuk negara kita, angka yang sangat baik sekali. Tapi sekarang ni kita kena teruskanlah sama-sama lah gunakan hashtag kita jaga kita tu, bukan setakat hashtag dia. Betul. Kena betul-betul praktikkannya. Dan macam kalau kita tengok dekat skrin sekarang ini ada dikongsikan mengikut kawasan. Ini kalau kawasan di Kuala Lumpur, jumlah pesakit baru yang didiagnos dengan COVID-19 mengikut daerah-daerahnya lah yang ada dekat situ. Okey, dan ini adalah kes baru di Selangor dan semua update terkini anda boleh dapatkan melalui aplikasi MySejahtera dan juga menerusi Instagram Kementerian Kesihatan Malaysia juga ada update di situ. Kita kena ambil tahu mengenai apa yang berlaku. Ini kes baru juga di Sabah. Betul. Dan difahamkan sama ada PKP di Sabah akan dilaksanakan ataupun tidak. Ianya terpulang kepada mesyuarat yang akan diadakan pada hari Isnin. Jadi kita nantikanlah ya, sebab apa yang berlaku ini bukan saja terkesan di Malaysia. Betul. Malah di seluruh dunia. Seluruh dunia. Tapi suka untuk saya cakap sebenarnya pasal COVID ni, Muaz. Boleh nak share sikit Sebab apa? Bila kita cerita pasal COVID-19, pasal pandemik COVID-19 ni, yang paling susah untuk kita kawal adalah penyebaran berita palsu. Okey. Ini kita kena ambil tahu. Tolong kita jangan memanjangkan berita yang kita tidak tahu kepastiannya, tak tahu sahih ke tidak kan. Kalau nak senang, ni saya bagi idea. Okey. Follow dekat Telegram, ada akaun MKN Rasmi. Kat situ ada update terkini yang betul lah daripada MKN sendiri. Jadi kita boleh follow dekat situ. Okey, dan untuk anda semua, seperti biasa awal pagi ni kita nak bawakan kepada anda borak viral kisah mengenai seorang wanita Sedih. Saya tengok yang sedih. sepatutnya dia nak bekerja, akan tetapi itulah nasib tak menyebelahi dia apabila motor yang sepatutnya membawa dia untuk menghantarkan makanan itu telah pun dicuri semasa dia nak ambil makanan di dalam sebuah pusat membeli belah lah. Ya, betul. Dan benda tu menjadi perhatian satu Malaysia. Ramai juga sebenarnya sahabat-sahabat yang membantu cuba viralkan untuk mendapatkan semula motornya. Tapi itulah siapa sangka kan, atas ada benda yang hilang tu ada rezeki baru yang masuk. Betul. Apabila gadis tu Muaz mendapat motor baru, Muaz. Okey, dan lebih menarik lagi istimewanya apabila motor ini telah pun diberikan oleh Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Nur Ashikin yang berharap sumbangan ini kepada Nur Atirah ini dapat memberikan semangat untuk meneruskan kerja harian dan juga sempurnakan seterusnya membantu keluarga dia lah. Betul. Sebab kita semua sudah maklum bahawa mula-mula dia memang bawa Grab, akan tetapi oleh kerana sekarang ni semakin sukar, jadi diubah untuk nak hantar Grab food pula. Dan ternyata apa yang berlaku apabila motor yang baru dibeli hilang, itulah dan cerita dia. akhirnya dia dapat juga Ganti. motor yang sama. Tapi telah itulah, digantikan. nak tambah lagi juga. Biasalah tiba-tiba hujung minggu ni macam banyak pesan mak-mak. Kalau kita nampak ada orang berlaku cuba buat benda-benda macam tu kalau kat luar, sebab kes motor hilang ni banyak, Muaz. Jadi kalau kita nampak, kita cuba jadi orang yang prihatin, nampak kes begitu terus laporkan kepada pihak berkuasa. Kesian orang kadang-kadang nak gunakan motor tu buat pergi kerja, buat pergi ke mana-mana yang dia pergi, yang nak pergi atas destinasi dia, mungkin itu sahaja dia punya pengangkutan dia kan. Yes. Kalau dah hilang macam mana? Jadi kalau kita nampak ada perlakuan sebegitu, kalau ada cubaan untuk mencuri motor kat depan mall ke apa, kita terus laporkan kepada pihak berkuasa, Muaz. Baik, apa-apa pun tahniah kepada anda yang telah pun memviralkan cerita ini, dan terima kasih juga kepada Permaisuri Selangor yang telah pun sudi menghadiahkan hadiah yang cukup bermakna ini. Okey, dan selain itu juga malam tadi bila kita bangun pagi je nampaknya FB sehari dua ni di duk memikir Twitter ni. akhirnya telah pun keluar keputusan yang dinanti-nantikan, bukan saja di Amerika Syarikat, malah di seluruh dunia. Yang mana presiden terbaru untuk Amerika Syarikat dah pun diumumkan. Joe Biden dilantik sebagai Presiden Amerika Syarikat yang terbaru menggantikan Donald Trump. Okey, dan selain daripada itu juga Kamala Harris telah pun dilantik sebagai Vice President. Ini bermakna yang pertama untuk wanita, dan saya dapat lihat rata-rata dekat media sosial kebanyakan selebriti di sana memang ramai yang menyokong Joe Biden ni. Ya, kalau kita tengok pun hasil undiannya jauh juga beza tu 290 dengan 214. Tapi Joe Biden, apa yang saya baca, ini adalah percubaan dia yang ketiga, Muaz. Betul. Dan dia adalah presiden yang tertua setakat ni di Amerika Syarikat. Yes. 70 berapa tahun? 77 tahun. 77 tahun. Jadi kalau kita lihat, mungkin ini adalah satu perubahan, dan juga kalau kita lihat rata-rata di media sosial mengatakan ini adalah kuasa rakyat. Kuasa rakyat menentukan siapa presiden pilihan mereka, walaupun ada persaingan yang begitu sengit selama 1 minggu ni kita menantikan keputusannya. Dan akhirnya telah pun kita ketahui ini antara keputusannya lah. Ini apa yang dikongsikan lah selepas dia diumumkan kan. Dia cakap, America, macam buruk pula bunyi sini. America, I'm honoured that you have chosen me to lead our great country. The work ahead of us will be hard, but I promise you that I will be a president for Americans, whether you voted me or not.
I will Okey. keep the faith that you have placed in me. Itu dia kata-kata dia lah. Baik, kita nantikan juga sebab difahamkan dia kata antaranya dia nak menyatukan balik penduduk ataupun masyarakat Amerika Syarikat ini tak nak ada perpecahan kaum di sana. Kita tunggu update daripada masa ke semasa. Okey. Kita sebenarnya nak cerita macam kita dah beritahu dari awal-awal tadi. Okey. Mahkota seorang lelaki. Bukan di rambut ke? Dia package lah. Oh, okey, Kalau okey. dulu rambut je. Sekarang mahkota seorang lelaki terletak di misai dan jambang juga, Muaz. Okey, jadi hari ini saya rasa di Borak Kopitiam memang kena sangat. Kita berikan dua kepada anda pilihan. Satu yang tak ada janggut, tak ada misai langsung. Satu yang bermisai dan juga berjanggut. Okey. Mana satu pilihan anda? Allah Akbar. Dia suruh buat pilihan pula kan. Kita tengok VT dulu lah. Jom. Mari kita. Misai, jambang, sama ke? Yang pasti ia sinonim dengan orang lelaki. Misai yang juga dipanggil kumis ialah bulu yang tumbuh di antara bibir atas dengan hidung. Manakala jambang pula, menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, merupakan jambangan tempat menaruh bunga atau pasu bunga. Tapi, jambang ini berbeza di mana boleh membuatkan seorang lelaki itu nampak lebih kacak dan kemas. Ini pula antara gaya misai dan jambang yang popular seperti circle beard, misai chevron, anchor, goatee dan medium stubble. Mesti ada yang dah biasa anda lihat kan? Selain gaya misai dan janggut ini, misai lentik juga menjadi pilihan para lelaki di luar sana yang sukakan kelainan. Menariknya adalah keterampilan gaya misai tersendiri ini membuatkan individu itu lebih menonjol. Antara selebriti yang berjambang adalah Ariel Zafril dan Hel Husaini. Persoalannya di sini, adakah semua jenis bentuk muka sesuai untuk mempunyai jambang ataupun tidak? Bagaimana pula dengan penjagaan dan tata riasnya? Kaum Adam yang tengah menonton ini mesti tengah terfikir, boleh ke saya nak berjambang? Yang pasti, tak semua lelaki sebenarnya suka berjambang dan bermisai, bergantung kepada individu. Sememangnya berjambang dan bermisai membuatkan seorang lelaki itu tampak lebih berkarisma dan kemas. VT dah bagi jawapan. Betul. Maksudnya pilihannya yang bermisai dan berjambang, Mas. Ya, saya dah cuba sebenarnya FD untuk simpan saya punya Bila misai tu ni. cuba? Bila tu cuba? Masa PKP yang pertama. Saya cuba. Itu pertama kali cubalah? Saya cuba untuk tak potong. Tapi saya dapat kecaman di media sosial. Kenapa? Orang kata potong rambut teruk sangat lah. Nampak macam tak kemas dan sebagainya. Sebab dia mungkin tak biasa. Sebab Yalah. selalu nampak Muaz tak bermisai. Macam K-pop sikit. Jadi K-pop mana kena kalau ada misai? That's why lah. Saya paling obvious sekali waktu saya minum susu. Nampak dia melekat dekat misai. Jadi saya rasa macam kucing. Tak, tapi betul lah nak tanya Muaz masa Muaz seumur hidup lah sampai sekarang. Memang tak pernah beli misai. Paling lama itu masa PKP yang pertama. Itu je lah yang paling lama. Itu sebulan saya tak potong lah. Saya rasa macam penuh lah. Janggut tak ada Janggut pernah ada tapi sebab sikit-sikit tak lawa. Macam FD punya okey. Tak apa. Kalau nak tahu macam nak tumbuh lebih banyak janggut tu kan, kita ada bawa dah orang yang pakar nak cerita pasal benda ni. Iyalah. Mungkin kejap lagi sapu-sapu tu tumbuh kita tak tahu. Sebab dulu masa kita sekolah, ada satu minyak namanya minyak bon. Orang selalu kata kalau gunanya minyak bon ni letak mana-mana pun aku tumbuh rambut. Jadi Cepat betul tumbuh, ataupun tidak sebenarnya? Ya, bau macam minyak grease tu, minyak bon tu. Tapi tak apa, kita akan ceritakan kejap lagi. Sekarang kita nak berhenti rehat. Tapi jangan lupa, kalau post kat social media, gunakan hashtag Borak Kopitiam. Kalau belum follow Instagram, follow Borak Kopitiam. Alright, abang-abang misai, stand by nah. Alright, kembali lagi dalam Borak Kopitiam. Sesuai dengan topik kita, mungkin ada abang-abang baru duduk depan TV tu yang mula-mula orang cakap baru nak berjinak-jinak membela misai. Memang sesuai sangat. Hari ini kita akan ajarkan semuanya daripada A sampai Z. Sebab saya sebenarnya pernah juga cuba-cuba nak bela misai yang macam style macam lentik-lentik sikit, tebal-tebal sikit, tapi mungkin tak kena gaya ataupun tak tahu cara. Jadi kalau nak cerita pasal misai lentik ni, kita bawa lah orang yang dah ada dah misai lentiknya tu. Ada bersama dengan saya sekarang. Ada sampai dah? Dah sampai dah tetamu kita hari ini. Yang nak bercerita pasal misai lentik, kita ada Tok Budin dan juga Mr. Lim. Assalamualaikum. Selamat pagi, apa khabar Mr. Lim, Tok Budin, silakan duduk. Rasa macam jumpa galak beramai-ramai. Okey, Tok Budin, kita nak tanya pasal misai lentik lah kita hari ni kan, cerita kita. Nak tanya dengan Tok Budin sendirilah. Sejak bila sebenarnya mula berjinak-jinak dalam aktiviti membela misai ni? Okey, saya mula dalam 2016. 4 tahun lepas lah. Ya.
Itu adalah Sebelum tu memang tak bermisai lah? sebelum tu sebab saya kerja hotel. Oh, tak boleh. Kena smart kan? Okey. Lepas tu dah tukar bidang tu barulah saya masa tu tak ada lagi. Saya punya isteri mengandung anak ketiga. Terkenan pula nak boleh misai? Bernazar Bernazar. simpan sampai dia beranak. Okey. Tu yang menjadi tu. Jadi sekarang memang tak cukup-cukup lah? Ada juga. Ada jugalah trim-trim macam tu lah. Okey, dan macam Mr. Lim juga sebenarnya kalau nak cakap, macam saya, kalau kenalan-kenalan saya, selalunya kalau yang berbangsa Cina kan, jarang yang nak bela misai, ada Jarang, jampur ni betul. semua. Tapi Mr. Lim you suka bela misai Ya, dia sebenarnya bila saya mula, bulan November juga beberapa tahun lalu. Tahun lepas? Beberapa tahun lalu. Oh, few years back few jugalah. years back. Dan kan di negara-negara barat dia ada macam November. Mustache November. Betul. Untuk mengingatkan laki-laki tentang Cancer cancer awareness, cancer, kesihatan betul. semua. Jadi saya pun belalah ini misai ni. Lepas 1 bulan macam wasting sikit tak cukup kan. Jadi dibiarkan je. Sampai sekarang. Isteri cakap, sepatutnya 1 bulan. Sekarang dah berapa tahun dah. Terus ada Terus ada. Tapi dia okey lah. Dia tak ada cakap, cukup lah. Rimas lah tengok tak ada Ibu bapa adalah, isteri tak ada. Isteri masih okey supportive juga. lah, supportive lah. je. Macam dengan kawan-kawan macam mana? Mula jumpa kan. Tengok sebelum ni, tengok Mr. Lim tak ada misai. Tiba-tiba, Lim, kenapa tiba-tiba sekarang ada misai macam ini? Satu perkataan, Mr. Potato. Dapat gelaran baru lah. Ya, selalu dipanggil Mr. Potato. Misai Mr. Potato. Alright, okey, nak tahu jugalah macam Tok Budin kan, untuk dapatkan misai macam gini, yang si ada melentik sikit ni, berapa lama sebenarnya bela misai ni? Okey, yang ni sekarang ni sebab saya Januari Tahun ni? 2020 saya cukup habis tau. Ya. Awal tahun Ini cukup saya habis? tanam semula. Tanam? Kiranya bela balik. Oh, bela, okey. So, Ingat tanam misai. Saya bos pun terkejut sebenarnya. Saya jumpa, apa saya potong? Oh, dia pula yang terkejut. Kenapa pula tiba-tiba tak ada misai ni? Tapi sebenarnya macam Mr. Lim cakap kan, sebenarnya kalau kita tengok start viral pasal misai lentik ni, bila ada gerakan Movember ni juga yang nak beritahu kepada rakyat tentang betapa pentingnya penjagaan untuk lelaki lah kan, pasal kanser prostat kan. Jadi itulah sebabnya awareness kita semua bela misai tertebar, especially untuk bulan 11 kan. Dan macam Mr. Lim baru berjinak 2-3 tahun lepas, macam apa barang-barang yang dipakai untuk bagi dia melebat, ataupun sebelum ni memang ada misai tu memang lebat? Memang dah ada misai. Memang ada misai lah, cuma selalunya cukup lah. Janggutnya tak lebat sangat lah. Tak adalah. Tapi untuk saya, kalau pergi ke barber, kerap ke barber, dicukur, dia jadi lebih lebat. Okey, itu dia punya tips lah yang Baba beritahu Kalau kita rajin cukur, dia akan tumbuh lagi lebat. Dia akan tumbuh lebih lebat. Dan nak bagi melentik tu macam mana Dia memang tumbuh-tumbuh melentik ke? Yang saya memang natural. Memang natural. Dia tumbuh melentik. Jadi pagi-pagi lepas mandi, kasih twisting sikit, dah okey dah. Tapi hari ni special lah. Hari ni special lah. Letak tu lilin lebah. Beeswax. Oh, pomade. Lilin lebah. Memang betul-betul lilin lebah. Dia hanya lilin lebah saja. Lilin lebah saja. Oh, itu memang untuk penggunaan untuk kat misai lah. Untuk misal kerana lilin lebah dia natural. Kalau termakan pun tak apa. Okey. Tapi tahu juga sebenarnya Mr. Lim dengan Tok Budin kita ni sebenarnya dia ada grup tau. Grup Abang Misai Lentik kan. Dia bukan kelab Abang Misai Lentik, dia nama dia Abang Misai Lentik je. Dah berapa ramai ahli dalam tu dan sejak bila gerakan ni dah ada ni sebenarnya? Kita permulaannya ada 4 orang je lah. Okey. Tapi Kat dalam KL je lah kiranya. kita satu Malaysia lah Oh, sekarang. satu Malaysia. Oh, besar. Ada Okey, seorang okey. Brunei. Daripada Brunei pun ada juga. Ada seorang. Okey. So sekarang ni lebih kurang dalam 500 lah. Kita 500 ahli? Ya. Oh. Kita punya sahabat-sahabat semua kan. Tapi kalau dalam grup peminat Abang Misai Lentik ni kan, saya nak tahu macam apa antara aktiviti kumpulan yang boleh dibuat Kita buat masa ni sekarang PKP. Kalau sebelum PKP tu 2 bulan sekali sebelum memang PKP lah, contohnya sebelum PKP lah. kita akan berjumpa gathering 2 bulan sekali. Lepas tu kita akan santai-santai. Setakat ni macam tu kita buat. Jual menjual produk juga antara kawan sendiri, betul. ada juga bagi tips. Kita show off kita punya, bila kita show off kita punya muka macam ni, kita pakai produk ni, so diorang pun berminat. Pakai juga. Tanya juga, mana dapat benda ni nak pakai juga. Macam tu lah. Tapi nak tahulah juga kan, bila orang cakap dah ada kumpulan ni kan, mungkin ada orang yang baru turut serta tu yang dia belum ada lagi misai yang tebal kan. Jadi bila nak menjaga tu, nak sampai ke lebat tu kan, mungkin mengambil masa juga kan. Ada yang bertanya-tanya juga tak dengan Tok Budin, DM personally, Tok Budin tolonglah ajar saya. Saya ni memang nak beli misai macam Tok Budin. Ada macam tu ada juga? juga. DM kat Facebook, Instagram? Ada. Personal WhatsApp pun ada. Sebab Ramai dia tak? Ramai juga.
Dan selalunya macam respon Tok Budin sendiri macam mana? Tok Budin akan ajar lah. Kita akan beritahu lah kita kena minyak buah keras. Oh, itu untuk melebatkan misai? Kalau nak ikutkan minyak buah keras ni dia salah satu untuk melebatkan lah. Untuk kita punya bulu-bulu ke apa kan. Okey. Dia macam minyak biasa tu kita sapu je. Ya. Tapi sebelum sapu tu kita kena cuci bersih dulu supaya tak ada apa-apa minyak Maksudnya yang lah lain. kita dah pakai pencuci muka ke apa semua Ya, tu. betul. Selepas baru tu kita baru. start pakai minyak buah keras, barulah dia punya tumbuh tu cantik Ya, betul. Okey. Tapi selain kalau kita tengok kan antara desain-desain misai ni, selain misai lentik kan, kadang-kadang dia punya lentik tu siap bergulung-gulung tu, selalunya yang macam tu dia guna apa? Memang tumbuh semula jadi ke atau macam mana? Okey, yang bergulung-gulung tu kebanyakannya diorang guna Dah jadi macam dah saya tengok kadang-kadang kat tepi tu. pomade. Okey. Ataupun lilin lebah Ya, jugalah betul. yang pakai dekat situ. Okey. Dan macam Mr. Lim nak tahu juga Ya. sebab Mr. Lim dah ada misai macam ni, dah ada karakter baru. Isteri support, mak ayah je yang kata cukur lah kan. Tapi ada tak kawan-kawan you sendiri kat tempat kerja ke ataupun mungkin saudara mara, adik-beradik yang kata, Lim, I pun nak bela misai macam you lah. You boleh ajar I ke? Boleh guide I ke? Ramai tak? Kurang. Sebenarnya kurang. Yang syarikat yang saya kerja, sebenarnya setengah Denmark, setengah Jerman. Dan dulu ada rakan sekerja yang memang misalnya betul-betul lentik dari Germany. Tapi sekarang dia dah bersara dah. Tapi tak ada orang baru yang nak buat join misal, lah. yang nak dalam cakap dalam your circle tu tak ada lah. Ya, tapi kerana memang dia makan masa lah pagi-pagi. betul lah. Kena grooming sikit, kena pergi barber atau kena potong, cukur sendiri. So, tapi syok jugalah. Orang nampak kan ada gaya sendiri. Ada karakter Ada lah. karakter, Dia bila ya. dah jadi tu. Ya. Tapi sebelum nak jadi tu rasa macam ada rasa segan-segan tak nak jumpa orang. Alamak bila misal nak jadi ni dia tunggu sengit pula. Serabai. Kan. Serabai. Dia bila nak memanjang tu biasanya dia akan jadi serabai dulu. Ya. Jadi ada rasa macam bila nak berdepan dengan orang tu ataupun bila dah siap lah. Pertama kali misal ni berdepan dengan orang tu ada rasa macam alamak segan pula lah orang tengok misal ni tutup mulut ke keluar tak ada Tak ada juga. Tak ada Saya confident lah. confident je lah. Okey je. Jangan nak malu-malu ke apa. Kalau nak malu janganlah. Janganlah Jangan bela bela lah. misal panjang kan. Macam Tok Budin ada segan-segan mula masa nak Tak ada. panjang. Tak ada okey Tak je. ada. Kita biasa je lah kan. Ya ke? Ya, biasa je. Daripada masa mula-mula tu saya nak tahu masa tahun 2016 tu. Daripada mula ambil keputusan saya nak simpan misai. Masa tu biarkan je. Berjambang. Memang maksudnya memang tak cukur, tak ni, tak shave cukup semualah. Tak. Okey lah berdepan dengan orang pun okey. Berdepan dengan orang okey. Bila keluar berdepan dengan orang rumah je masalah. Oh, rumah cakap apa? Dia kurang suka lah kan. Dia tak suka. Tapi sekarang Yalah dia tengah tengok ni. Itulah dia tengok. Tapi okey ni kak. Okey, Tok Budin macam ni okey. Dan nak tahu jugalah bila macam Tok Budin kan bila berdepan dengan orang contoh ke tempat awam kan. Orang ada tak yang pandang sampai tahap macam misai dia. Sekarang Bang, ni nak ada ambil kan? gambar. Ada tak macam tu? Ada kat Ada situ, ada. Dan biasanya respon Tok Budin macam mana? Sebab tiba-tiba dia kiranya dah jadi macam selebriti juga ni. Betul. Kita tumpuan layan orang. je. Boleh bergambar lah Boleh. selalunya. Tak ada masalah juga. Dan macam Tok Budin cakap tadi dekat dalam geng Abang Misai Lentik ni ada 500 keahlian sekarang lebih yang saya kurang. nak tahu juga lagi sebenarnya. Kalau contoh untuk orang yang baru nak berjinak-jinak bela misai, nak join group tu, macam mana caranya dan syaratnya betul? Syaratnya mesti Ada yuran keahlian ke? Tak payah yuran tak ada. Tak ada Okey. Syaratnya mesti bermisai. Tapi bermisai dia baru nak melentik. bela, misai baru nak tumbuh. Saya akan bagi dia 3 bulan. Dah ada dia, Ada probation Ya. Itu kira kalau probation. tidak, kalau dia join tak ada misai, kenapa tak kena dengan tema kita Tak abang kena. misai lentik. Betul dia kena masuk grup yang tak ada misai kan. Okey. Kiranya syaratnya mestilah bermisai. ada misai. Di mana sahaja kedudukannya pun boleh juga dalam Malaysia. Ya. Ada ahli daripada luar negara daripada Brunei? Brunei saja. Selain daripada tu? Tak ada. Tak ada. Kebanyakan Singapura Kalau yang Facebook tu bercampur lah. bercampur lah juga sebab gerakan orang cakap bermisai lentik ni bukan setakat di Malaysia dia orang cakap efek dia satu dunia. Dunia, betul. Ada juga kontak tak dengan grup-grup di negara lain? Thailand ada seorang. Thailand. Okey. Dan yang paling penting sekali lah kalau orang yang baru nak berjinak-jinak tu kan dia nak tahu macam mana nak bela misai lentik ni, nak tahu kosnya tu. Kos sebenarnya tak banyak. Penjagaan. Serius lah? Ya, tak banyak. Macam Okey. saya kos tak banyak pun. Okey. Just buah keras tu. Minyak buah keras tu. Sapu-sapu. Minyak buah keras tu lebih kurang berapa harganya? Kalau dibeli kat pasaran ada RM25 10 liter. Okey. 10 ml per liter. 10 ml Besar ni je lah. RM25. Itu biasanya boleh guna berapa lama? Dia sebulan 2 bulan.
Okey, lama jugalah. Sebab dia tak pakai banyak. Kalau tengok kita punya ni, kalau kedua nak pakai rambut, mungkin Banyak lah kan. Sebab dia titik je, kita sapu rata. Tapi hanya itu saja. Itu saja. Tak ada pakai aksesori lain. Trimmer. Biasa orang nak beli shaver, trimmer semua. Itu biasalah tu yang kita nak gunting tu semua biasa tu. Yelah, kiranya masa orang nak start off tu, dia nak beli barang-barang tu semua anggaran lah. Kalau contoh orang tengah tengok sekarang kan, saya nak start mula misal, berapa bajet nak Dia, beli modal dia ni? tengok produk yang dia guna. Betul lah tu kan. Tengok brand juga kan yang mahal-mahal lah. Macam yang apa ni, kalau produk Malaysia murah lah kan. Tapi kalau dia beli kat UK, macam Muslim kata barang UK ke semua, tu harga tinggi sebab dia dah main mata wang luar kan. Okey. Macam Mr. Lim pun sekarang ada misai dan juga janggut. Ya. Biasanya orang kaitkan sekali tau. Misai, janggut dan jambang. Ya. Tak ada buat penjagaan ke situ pula. Untuk saya tak cukup lebat dari sini. Jadi memang janggut dengan misai saja Dia lah. tumbuh. Tapi seperti yang Tok Budin cakap ni, kalau nak beli produk untuk misai, janggut, jambang tu, kalau nak beratus-ratus ringgit pun ada. Kalau nak berpuluh-puluh ringgit pun ada. Jadi Ikut untuk kemampuan lah, kan? ikut kemampuan lah masing-masing. Siapa-siapa pun boleh ada misai lentik. Lagi satu sebab Ya ke? ni, Ya. hati. Sebab minat. Kalau minat tu ada. Sebab betul lah macam Tok Budin kata, Mr. Lim kata renyah pagi-pagi nak setting misai kan. Orang setting rambut, kita setting misai juga, tambahan dekat situ kan. Dan kosnya bergantung kepada kemampuan sendiri kan. Barangan tu dia ada harga yang murah, ada harga yang lebih mahal kan. Tapi yang kita paling penting sekali kena dapat kelulusan daripada kalau dah berkahwin tu daripada orang rumah lah. Ya, betul. Ya. Itu yang Okey. penting. Dan sebenarnya karakter bermisai ni dia lebih maskulin dan juga lebih garang juga. Ya, betul. Macam Tok Budin dah beristeri dan ada anak kan. Macam anak-anak tengok dia rasa takut tak selalu nak Anak-anak dekat? tak takut dengan saya. Tak takut? Dia lebih manja dengan Tok Budin lah Lebih kiranya. kurang lah kan. Mungkin dia suka main misai tu lah agaknya. Ya, betul. Okey, nak tahu juga kalau siapa yang nak follow pergerakan ni lah Abang Misai Lentik ni, kat mana nak follow? Instagram, Facebook? Okey, kalau Facebook, type je Abang Misai Lentik. Dia ada group dengan page. Dekat Facebook? Facebook. Ada grup dan page Abang Misai Lentik. Abang Kena Misai request Lentik. dekat situ lah. Ya. Instagram tak ada? Instagram itu personal saya. Tok Budin AML. Dalam masa terdekat ni ada ke orang cakap buat perjumpaan virtual ke, pakai video call ke dengan grup-grup Abang Misai Lentik ni? Ada tak banyak lah. Tak banyak? Macam PKP ni kita pun Tak boleh nak jarang-jarang. keluar. Jadi kita buat video call je lah. Ya, betul. Dia ada kiranya setiap tahun dia ada meeting lah. Abang Misai Kita Lentik ni. nak ikutkan kalau nak meeting tu setiap 2 bulan sekali tu kita berjumpa. Macam tu kita sembang-sembang cerita kalau Tengok kita apa yang kita boleh buat aktiviti, apa macam- kesesuaiannya juga kan. Betul. Okey. Sebenarnya tahun ni ada banyak rancangan, tapi selepas PKP tergendala lah. Sebenarnya ada rancangan nak pergi tengok wayang sama-sama kat sinema. Aktiviti lah. Kiranya macam Abang Misai Lentik ni sebenarnya dia macam social club lah. Ya, Untuk ya, kita betul. menambahkan sahabat, merapatkan silaturahmi. Ya, betul. Bagus juga aktiviti macam ni. Okey, jadi jangan lupa yang mula-mula nak berjinak dalam penglibatan membela misai ni, boleh follow Abang Misai Lentik. Alright, terima kasih Tok Budin. Terima kasih Thank Mr. you. Lim sebab kongsikan sikit. Saya nak cuba-cuba jugalah nanti buah minyak keras tu. Tengok lentik ke tidak ujung senang tu. dia Okey. buatnya. Boleh? Dah boleh ni sebab dah nampak. Dah ada tu Ya. Nanti saya cuba. Okey. Terima kasih Tok Budin Mr. Lim. Okey, nak cerita juga kepada penonton Borak Kopi Time, jangan lupa untuk saksikan Wira Zack beraksi dalam Generasi Z ni untuk episod 5 8 November, maksudnya hari ini 7 malam di TV3. Kita nak tahu ni sekarang, apakah cabaran Wira Zack kita dalam episod minggu ini. Jadi jangan lupa sekali lagi saya beritahu, pukul 7 malam hari ini di TV3. Set appointment, duduk ramai-ramai depan TV dengan keluarga sebab kita tak disarankan untuk keluar sangat. Jadi boleh tengok ni. Alright. Itu dia. Dekat sini pernah datang Aquaria KLCC? Aktiviti untuk wira-wira Z semua iaitu Sleep with Shark. Saya tahu ni apa ni. Jawapan salah tu, yang itulah yang betul. Episod ini merupakan episod yang pertama kita adakan penyingkiran. Scotts DHA Gamis menguasai Generasi Z setiap Ahad 7 malam di TV3.
Baik, itu dia untuk anda semua. Jangan lupa untuk menyaksikan Generasi Z. Dan kalau tadi anda dah dengarkan bagaimana penjagaan Misai dan juga Jambang, memang luar biasa. Kalau kita tengok abang-abang kita tadi, bukan senang. Pergi mana-mana je, pastinya akan menjadi trademark untuk mereka kan. Jadi highlight sebab tak ramai sangat orang yang mempunyai misai yang pelbagai bentuk di Malaysia ni. Akan tetapi pada hari ini juga dalam Borak Kopi Tiam, kita nak berkongsikan mengenai sanitasi awam. Yang kita semua sudah maklum bahawa sekarang ni kerisauan kita apabila berada di luar, adakah tempat-tempat yang kita pergi ini bersih? Adakah tempat-tempat yang kita pergi ini bebas daripada pandemik COVID-19? Jadi oleh kerana itu pada hari ini kami akan bawakan kepada anda untuk berkongsi mengenai sanitasi awam dan pembudayaan kebersihan. Jadi bersama dengan kami kita ada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ismail bin Haji Abdul Muttalib, Timbalan Menteri Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan Yang Berhormat Datuk Seri bersama dengan kita hari ini. Terima kasih Datuk Seri sebab kita semua sedia maklum bahawa hari ini kita bercerita mengenai misai dan juga janggut. Kebetulan kita pun tak ada Datuk Seri. Datuk Seri memang daripada dulu tak ada? Compeng ya. Maksudnya clean lah. Clean. Okey. Jadi Datuk Seri, hari ini kita bercerita mengenai sanitasi di tempat awam ini. Jadi semua sedia maklum bahawa pelaksanaan ini kalau kita tengok seringkali diberitahulah mengenai kalau ada je yang disahkan ada COVID-19 akan dibersihkan di situ. Jadi mungkin Datuk Seri boleh kongsikan bagaimana kekerapan sanitasi awam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Mas. Sebenarnya kalau kita lihat tanpa berlaku COVID-19 ini, mungkin ramai daripada kita tidak tahu apa dia sanitasi awam. Betul. Tetapi inilah hikmah kenapa Allah beri kita berlaku COVID-19 ini. Bukan saja di dunia, bahkan di Malaysia. Jadi sanitasi awam ini adalah satu proses ataupun satu operasi pembersihan untuk nyah kuman COVID-19 ini 19 dan termasuklah nyah bercemar di kawasan-kawasan yang terdedah kepada virus COVID-19 ini. Dan sebenarnya kita Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan terutama diketuai oleh Bomba, Jabatan Bomba dengan agensi lain di bawah Kementerian Kesihatan, Polis dan lain-lain pihak diberi tanggungjawab untuk melaksanakan sanitasi awam di seluruh negara. Bermulanya pandemik COVID-19 ini memang kita merasa agak bukan tertekan. Betul. Tapi risau kerana kes COVID-19 ini di luar negara cukup besar. Di negara Amerika umpamanya bukan negara yang paling hebat dilanda COVID-19 ini. Dan di Malaysia masih terkawal kerana adanya usaha daripada kerajaan dan juga kesedaran rakyat sendiri untuk bersama menangani isu ini. Jadi Bomba dan agensi di bawah kita termasuk AWB Corp dan lain-lain agensi dengan kerjasama Kementerian Kesihatan yang sebagai guidance ataupun pemandu kita menentukan bagaimana kita nak laksanakan ini, melaksanakan sanitasi awam. Okey, jadi kalau negara kita lihat sanitasi awam di seluruh negara ni dari segi kekerapannya bagaimana Datuk Seri? Sebab adakah ianya akan disanitasi setiap seminggu sekali ataupun ada perkiraannya? Mereka awal apabila COVID-19 menular di negara kita tumpukan utamanya kawasan-kawasan yang merah di kategori merah. Okey. Bahkan oleh kerana kita jangkakan pandemik COVID-19 ini merebak, jadi kita telah buat operasi di seluruh kawasan, di seluruh negara. Dan seluruh Bomba di seluruh negara ini bergerak bersama dengan agensi-agensi yang terlibat untuk melaksanakan sanitasi awam. Ini bermakna kita bersedia sebelum kita menyediakan persediaan dulu. Sebelum kita pemulihan. Baik, kita bersedia untuk membersihkan kawasan-kawasan sebelum datangnya virus ni menular ke kawasan kita. Sebab itulah Bomba diberi tanggungjawab untuk melaksanakan ini bersama agensi-agensi lain. Okey. Jadi kalau Datuk Seri tengok sekarang ni apabila dah dilaksanakan oleh pihak Bomba sendiri dan kita dapat lihat bagaimana cara pihak Bomba dengan pelbagai cara mereka menggunakan lori dengan ada pakaian mereka sendiri. Bagaimana dari segi keberkesanan apabila sanitasi awam ni dilakukan? Oleh kerana virus ni kita tak nampak. Tetapi hakikatnya kita boleh mengawal. Sebab itulah setiap kali operasi dibuat, tempat-tempat yang kita lakukan biasanya berlaku pemulihan. Sebab itulah kita telah melaksanakan sejumlah 11,219 operasi sanitasi awam di seluruh negara yang melibatkan 13,600 lebih
premis, masuk pejabat, pejabat bomba, polis, pasar, sekolah, perumahan dan kedai-kedai dan berbagai-bagai. Sebab itulah di samping agensi seperti bomba, kita minta juga supaya swasta ini melaksanakan sanitasi di kawasan yang sama. Kawasan malahan sekarang ni kita nak juga supaya masyarakat sendiri berfikir bagaimana mereka boleh sanitasikan diri. Maknanya buat sendiri. Katakanlah kalau saya berada di kawasan rumah saya nak panggil bomba, nak sembuh pula di rumah saya, why not saya buat sendiri? Okey. Lepas tu kita beri didikan. Sebab itulah bomba main peranan macam di sekolah umpamanya. Sekolah banyak, beratus-ratus sekolah di negara kita. Bomba jabatan kita, agensi ini melatih pegawai-pegawai ketangan di sekolah ini bagaimana membuat pembersihan. Bagaimana nak buat sanitasi di sekolah mereka. Jadi tak secara langsung kita bersama jalankan tanggungjawab bagi membuat sanitasi awam. Termasuklah diri sendiri. Ya. Sebab kalau kita tengok caranya melalui portal-portal yang ada pun dari Jabatan Bomba pun dah ada cara untuk kita buat sanitasi awam ni. Jadi kalau ada orang yang nak telefon bomba boleh ke Dato' Seri? Macam saya risau, saya was-was kat kawasan saya ni, boleh tak nak minta pihak bomba buat sanitasi awam ni? Sangat kita boleh hubungi. Tak ada masalah. Bomba ni bukan sangat nak sanitasi awam, semua dia buat. Tangkap ular dia buat. Betul. Kadang-kadang ada orang mungkin tak sampai lipas lah kot, dia takut lipas. Tapi tak sampai peringkat itu. Tapi apa juga apa saja laporan kena datang. Boleh. Kena bomba bantu. bersedia. Okey. Kita bersedia. Alright. Baik, Dato' Seri, selain daripada sanitasi awam yang kita sedia maklum sekarang telah pun dilakukan di seluruh Malaysia dan saya difahamkan dari KPKT sendiri ada mengenai trash to cash. Trash to cash. Okey, jadi bila kita sebut mengenai sampah yang boleh diubah menjadi duit, mungkin ini sesuatu yang menarik boleh kita gunakan. Okey, saya dulu kita bila sebut istilah sampah ni, benda yang cukup tidak baik, kotor, jijik. Betul lah kalau saya kata kau ni sampah, maknanya dia tak guna betul. Tapi hari ini lain. Sampah boleh bawa duit pada kita. That's why sebab itulah apabila COVID ini berlaku, kadang-kadang sebahagian penduduk ataupun masyarakat kita rasa panik. Apa dia nak buat? Orang tidak keluar, makan mesti kena ada. Banyak makan dibawa daripada luar yang dihantar oleh pengantar perantau makanan. Sampah tetap berlaku. Sebab itulah kita minta supaya masyarakat di rumah sedar kampah sampah ni dikumpulkan. Dan fikir pada kita bahawa sampah ni sebenarnya duit. Macam mana nak saya masih ada kerja. Kalau tak ada mungkin saya bersedia untuk jual sampah. Okey, jadi macam mana kita sampah ni buat duit? Macam mana kita nak jual sampah? Sebab saya kalau kita tengok kita nak recycle kita faham, kita boleh hantar kat tempat recycle. Tapi macam mana? Kita ada sampah, yes, kita nak tunggu orang ambil sampah, tapi sebenarnya benda tu kita boleh telefon pihak tertentu untuk ambil sampah tu dan ditukar jadi duit. Ya, di bawah Kementerian Perumahan dan Kerjaan sebenarnya kesedaran yang kita lamu kita bina. Cuma mungkin tak dikeluarkan oleh secara meluas oleh masyarakat. Di bawah SLB Corp, sebagai agensi di bawah kementerian kita. Di samping ada beberapa pihak lain yang di bawah, melalui PBT dan sebagainya, kita melaksanakan kempen ini. Crash to cash, maknanya sampah ke arah duit. Jadi kita dah buat sekarang ni, di mana bahkan ada PBT, kadang-kadang 2 minggu sekali ada hari tertentu yang kita offer masyarakat datang pada kita dan jual sampah. Dan kita akan beli. Sampah-sampah ni berharga yang cukup baik untuk kita. Jadi harus kita ambil peluang ini. Kalau di rumah kita boleh nak keluar, mungkin duit kurang, kita fikir bagaimana kita boleh jual sampah-sampah ni. Cuma janganlah kalau umpamanya di rumah kita ada minyak masak. Terpakai harga di RM10 1 kilo, 1 liter. Maksudnya minyak masak yang kita dah pakai, kita letak balik dalam botol, kita boleh jual balik. Tapi jangan beritahu anak kita, janganlah minyak yang boleh dipakai dia jual pula. Jadi rugi rumah kan. Jadi barang-barang lain plastik sebagainya, umpamanya kertas, 38 sen harganya. Tin aluminium RM3.20 1 kilo. Maknanya kadang-kadang kita biar bersepah, kadang-kadang menjadi tempat adik membiak dan sebagainya. Why not? Kesedaran kita beri kepada anak-anak kita, anak-anak muda dan seluruh masyarakat supaya fikir tengok sampah duit. Baik, jadi kepada anda semua, sekali lagi kalau ada di antara anda yang nak menjual sampah tu, ini sesuatu yang sangat baik. Anda boleh telefon talian bebas tol di 1-800-88-7472. Okey, kat sana anda boleh telefon dan boleh dapatkan info. Free tol ya? Free untuk anda nak telefon. Jadi Dato' Seri, mungkin di kesempatan ini kita boleh kongsikan sedikit mengenai dasar kebersihan negara ni. Mungkin antara intipati yang ada.
Dasar kebersihan negara ini memang antara dasar yang dipelopori oleh Kementerian Perumahan dan Kecamatan. Tujuan kita untuk menyahut keinginan ataupun kerajaan untuk kita mewujudkan sebuah negara yang bersih. Aman dan juga akhirnya sihat. Ya, maknanya sebab itu dalam agama kita ada disebutkan kebersihan adalah agama. Seolahnya agama kita melihat kalau orang tak berani menjaga kebersihan, maknanya dia nilai agama dia kuat. Ini yang perlu diberikan tekanan. Sebab itulah negara kita juga melihat bahawa kebersihan adalah merupakan faktor utama dalam kehidupan kita. Dan bila kita bersih, kita ada badan yang sihat. Sebab itulah tidak ada orang yang sakit tubuh badannya, akal yang baik. Sebab itu dalam Islam ada sebut al-aqlu salim fil jism salim. Akal yang sihat berada pada tubuh badan yang sihat. Akal yang sempurna, ya, akal yang sempurna, yang bijak berada pada tubuh badannya. Bermakna kita bermula dengan kesihatan. Sebab itulah dasar kebersihan ini kita nak terapkan ke seluruh masyarakat dan kita nak berikan kesedaran bahawa kebersihan adalah penting dalam hidup kita. Kalau kita ingin sihat, kita ingin menjadi warga negara yang produktif dan dalam masa yang sama akhirnya kita dapat membina negara kita yang makmur. Alright. Jadi Datuk Seri, di kesempatan ini mungkin dalam kita bersama-sama menghadapi cabaran yang sangat besar bukan saja di negara kita malah di seluruh dunia ni, pesanan Datuk sendiri kepada rakyat Malaysia untuk kita patuh pada SOP sebab kita semua sedia maklum bahawa dari pihak KPKT mereka melaksanakan tanggungjawab mereka untuk membersihkan ataupun kalau boleh nak melaksanakan sanitasi awam di semua tempat. Jadi mungkin untuk semua yang sedang menonton kita, Datuk Seri silakan. Ya, saya berharap kita minta supaya kita semua jaga kita. Dan kita mempunyai peranan masing-masing untuk menentukan sama ada bangsa kita, masyarakat kita, keluarga kita, bahkan negara kita berada dalam kebersihan, keamanan dan sebagainya. Itulah kalau kita lihat COVID-19 di dunia sekarang telah mencecah kepada 49.1 juta. Di mana kematian telah meningkat pada 1.2 juta. Ini satu bilangan yang cukup besar. Tapi alhamdulillah di negara kita oleh kerana kesedaran rakyat kita sendiri mematuhi SOP walaupun ada sebahagian mereka tidak mematuhi, itu biasa dalam masyarakat. Namun atas usaha kerajaan dengan kesedaran yang ada pada masyarakat mengikut SOP yang telah ditetapkan, maka kita dapat mengawal walaupun kadang-kadang fluctuate jumlah COVID-19 ini. Dan kita ucap terima kasih kepada kerajaan, pada Perdana Menteri, pada Menteri Kewangan kerana baru ini bajet telah pun diluluskan. Di antara kementerian yang tertinggi ialah Menteri Kesihatan, Kementerian Kesihatan lebih kurang 30 lebih bilion dibelanjakan untuk bukan saja menghadapi COVID-19 ini tapi untuk kita masa depan negara kita yang bersih, makmur dan sejahtera. Baik. Terima kasih sekali lagi kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ismail Haji Abdul Muttalib yang merupakan Timbalan Menteri Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan bersama dengan kita pada hari ini. Kita harapkan sama-sama kita dapat melawan pandemik ini dan insya-Allah dari masa ke semasa kami akan terus update kepada anda. Kita sebagai rakyat Malaysia harus bekerjasama dan juga bersatu padu. Sebenarnya perasan ataupun tidak, sebenarnya sekarang ini adalah waktu yang paling baik untuk kita bersama-sama untuk menyelesaikan segala permasalahan. Hentikan perbalahan, pastinya kita dapat melakukan perkara ini bersama-sama. Okey, kejap lagi kita akan kembali semula. Kita nak sambung cerita mengenai misai dan juga jambang ni. Ada masalah juga untuk anda yang dah cuba-cuba tapi tak keluar-keluar dia punya misai. Kejap lagi kita ada Wak Doyok. Kita nak tanya dengan Wak Doyok macam mana misai dia keluar, automatik ke ataupun dia ada pakai ubat tertentu. Semuanya selepas ini. Borak Kopitiam. Alright, kembali lagi dalam Borak Kopitiam. Seronok TV Datuk Seri Yeah. Satu kampung tempat saya lahir, Mas. Oh, Maran Oh, Maran. Saya lahir Hospital Maran. Tak nak macam Maran pun. Sebab banyak lebih ke Johor. Banyak lebih ke Johor. Okey, kita masih lagi nak bercerita pasal misai dan jambang ni tapi sebenarnya tak lengkap lah. Kalau kita tak bawa antara orang cakap kalau kat Malaysia ni, Mas, dia kira macam antara pelopor tau. Antara orang yang terawal yang bawakan trend-trend ni. Berjambang, bermisai, siapa lagi lah. Orang semua kenal lah dia ni. Ada dekat dalam talian kita ni, video call kita pagi ni. Kita persilakan Wak Doyok. Assalamualaikum, Wak Doyok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya, saudara? Alhamdulillah. Saudara sihat? Syukur. Sihat, Alhamdulillah. Katanya mula pagi-pagi ni nak bagi pantun dulu. Pantun? Pantun pagi-pagi buta. Tak ada, Okey.
Kau saja dia kan. Orang tu dah standby nak cerita pasal misal. Tak sedia dia pantun. Tapi kalau kita tengok Wak Doyok nampak. Walaupun daripada rumah, dia punya handsome dia. Dia punya penampilan dia kena sentiasa jaga. Sentiasa smart walaupun di bawah kain pelikat. Mesti steady. Walaupun PKPB kat rumah, kita steady. Okey, jadi Wak, mungkin bila cerita mengenai janggut, misal dan sebagainya, Wak Doyok ni boleh kita kata antara yang Idol lah idol dia. sebab dia popular. Betul. Sebenarnya kalau idol dia, kalau kita tanya dia, galak. Oh ya Betul Wak Itu dalam filem bapak saya tu. Wak, tapi nak tahulah Wak sebenarnya kalau kita scroll Instagram ke social media Wak dulu kan. Dulu Wak tak ada misai, tak ada jambang. Betul Wak? Betul. Jadi awal-awal tu macam mana boleh tiba-tiba nak bela misai dengan jambang tu? Dia sebenarnya secara kebetulan lah kan. Saya ni minat fashion, tapi waktu yang sama masa dekat saya tengok dalam Pinterest ataupun lookbook untuk fashion di international, kebanyakan orang-orang di luar sana walaupun dia dah pakai suit ataupun streetwear, tetapi untuk aksesori macam ada beard, ada misai, lebih melengkapkan lagi dia punya look dia tu. Lebih maskulin lah. Yes, maskulin. Jadi dia punya look tu lebih power, lebih orang kata lebih nampak lagi lah. Sebab kalau kita ada beard ataupun misai, kita punya penampilan boleh kita berubah-ubahkan kita punya look kita. Contohnya macam kita nak pakai goatee, ataupun kita nak pakai misai ataupun nak pakai jambang, kita boleh kenakan kita punya penggayaan tu antara suit, streetwear ataupun casual biasa. Dia look yang berbeza-beza. Macam tu. Dan sekarang pun sebenarnya Wak Doyok ni dah jadi reference. Kalau orang nak bela misai, bela jambang, mesti akan tengok Wak Doyok punya. Siap hashtag dia pun viral. Aku yang pakai, kau yang panas. Aku pakai kau yang panas. Jadi sampai sekarang Wak, kalau kita tengok penjagaan misai, jambang dan sebagainya, adakah sukar Wak sebenarnya bila lagi-lagi dah jadi selebriti ni? Betul. Orang tertanya juga, Wak kalau buang sampah kat depan pun kena handsome ke macam mana Wak? Buang sampah pun bisa lentik ke? Dia kalau kat rumah tu kita bersantai sajalah kan. Cuma kita nak untuk kita keluar, untuk berjumpa ataupun nak syuting benda, memang kita kena penampilan lah. Cuma penjagaan tu pada mulanya memang agak sukar sebab kita kekurangan produk kat Malaysia ni untuk kita nak root upkan kita punya rule bar misai ni. Ya. Dan juga shampoo beard ni tak ada. Saya terpaksa beli online. Tapi sekarang bila kita dah trendkan benda ni dan saya pun dah buat produk saya sendiri, dan alhamdulillah dalam masa 5 tahun kebelakangan ini ataupun ke depan, produk-produk ni memang dah ada pasaran sebab Malaysia dah start orang grooming untuk penerimaan style ni. Misalnya jambang. Dan kemudian ada pula Movember, No Shave Movember contohnya kan. Ada buat Kempen-kempen. Kempen untuk jangan buang misai, jangan buang beard selama sebulan sempena prostate men's world macam itulah. Jadi dalam bulan November ni memang kempen-kempen worldwide. Diorang akan seorang lelaki gentleman akan bela misai dan awal Disember diorang akan clean shave balik macam tu. Tapi itulah yang saya baru dengar sebenarnya. Baru saya tahu sebenarnya misai pun nak kena shampoo Wak Memang nak kena shampoo. Ada kena pakai shampoo, conditioner semua. Kita makan sebab takut ada bakteri-bakteri yang akan melekat kat kita, akan menjadi gatal. Dia akan menjadi gatal, kita sensitif. Rambut pun kita kena cuci kan. Bulu-bulu di muka pun kena cuci dengan shampoo yang betul. Dia ada macam keluar momor sebab muka kita ni ada berminyak, berminyak dan kemudian dalam struktur bulu-bulu roma tu akan keluarkan keluar momor kecil macam tu. So nanti kalau kita sikat-sikat dia akan jatuh. Kalau kita pakai baju hitam, kalau kita tak shampoo dia akan keluar dekat kita punya baju itu, keluar yang misai pun sama dia macam tu. Dia ada problem yang macam tu. Kalau kita tak jaga yang betul sebab kita makan dan minum kita mesti ada kena sikit. Yelah tu. Yang saya cakap tu. Jadi kita tak boleh guna shampoo rambut dengan misai sekali jalan Wak. Beli nak saving Wak. Tak boleh. Tak boleh campur. Shampoo dia lain Wak Itu jadi Santa Claus nanti. Wak, tapi nak tahu jugalah Wak dalam masa fasa kita PKP ni Wak nak grooming tu macam Wak sendiri grooming pergi kedai ke ataupun buat sendiri? Okey, masa 2 bulan kita PKP tu kan, memang agak tough sikit lah saya ni sebenarnya.
Saya sebenarnya memang untuk penjagaan misai dan jambang tak ada masalah. Saya boleh trim sendiri. Tapi yang paling saya rimas adalah rambut saya 2 bulan tu dah macam afro. dah kembang. Dah kembang. Faham. Jadi saya agak rimas kat situ. Jadi nasib baik saya sebelum PKP tu saya memang dah ada produk-produk saya beli macam gunting, macam apa dia punya mesin tu kan. Saya tak boleh rambut tepi ni memang saya tak boleh kena dekat telinga. Memang rasa gatal sangat. Jadi saya trim sendiri. Trim sendiri ya. Trim sendiri. Sengit tu dia tu tak kira sebab kita duduk kat rumah orang tak tengok. Yelah orang tak nampak. Orang tak nampak. Wak nak tahu juga Wak. Macam Wak kan ada satu season ni yang Wak tiba-tiba clean shave Wak. Ya. Orang kenal ke kalau Wak keluar tu Wak doyok? Memang saya kalau kita nak saya dah cukur, masa tu saya cukur, bila kita nak meeting dengan orang, dah tu masa saya datang kat tempat tu, orang telefon saya tau. Sebenarnya saya dah duduk kat depan tu. Dah duduk dekat tempat yang kita nak jumpa tu. Orang tu tak kenal. Tak kenal saya. Tak macam. Saya dah dekat depan ni, saya pun tak kenal dia. Dia pun tak kenal saya. Yelah. Confused kat situ. Saya terpaksa perkenalkan diri dengan pakaian. Saya pakai baju ni, baru dia tahu. Tapi kenapa Wak clean shave? Sebab saya nak bagi tumbuh baru. Bukan nak jumpa hidup baru, bukan. nak naturalkan balik saya punya bulu yang lama, nak buang. Nak tumbuh yang bulu yang baru. Cuba dapat segar sikit. Ni gambar dia kalau kita tengok ni, gambar macam ni, mesti kat sebelah ada sebiji motor ni. Kalau muka macam ni pun nampak kacak juga lah kan. Tapi nampak jambu lah. Nampak jambu lah. Ini tengah live ni Muaz dalam saya punya garaj sebenarnya. Dalam garaj. Dalam garaj. Wak bagi kat garaj buat apa? Buat painting ke bagi kat garaj? Kat painting yang belakang ni ya. Okey Wak, terima kasih Wak dengan perkongsian tu tadi. Jadi macam biasa kalau anda nak tahu tips-tips macam mana nak jaga misai, beard dan sebagainya, anda boleh pergi ke IG Wak Doyok lah. Betul. Kita tak payah cakap lah, semua orang tahu lah Wak Haji Wak Doyok ni kan. Terima kasih Wak, kongsikan dengan kita sikit ni, kita belajar lah Wak. Boleh insyaAllah. Jangan lupa physical distancing, duduk kat rumah aja. Ya, betul. Okey Wak, terima kasih Wak. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum. Alright. Tapi sebenarnya Muaz silap tu Muaz. Kalau DM kat Wak Doyok tanya, susah sebab sekarang follower dia banyak. Jadi siapa yang nak bertanya dekat Wak Doyok pasal misai, DM kat saya. Kita akan cerita sikit lah. Kita sampaikan lah. Jadi itu antara ceritanya bagaimana seorang selebriti yang daripada hobi terus menjadi bisnes. Betul. Bisnesman yang berjaya dia dengan apa yang dia ada. Grooming yang betul tu dia boleh jadi nampak elok lah sebenarnya. Tapi ni yang saya nak ceritakan juga sebenarnya tentang satu kes yang viral juga ni. Bukan kes lah kiranya, tentang satu abang ni, Abang Wafi nama dia. Dia semenjak PKP ni beberapa bulan tu mungkin dia tak buat grooming ke apa, tak ada masa ke, busy dengan kerja kat rumah ke apa, ataupun tak boleh nak keluar pergi dandan rambut kan. Jadi mungkin katanya dah tak terurus dah selama beberapa bulan tu, tapi dengan hanya masa 5 jam sahaja bila dia terpaksa buat photoshoot, akhirnya dia pergi juga untuk buat dandanan rambut. Dan orang tu dah siapkan. Kalau kita tengok dekat skrin sekarang gambarnya, nampak dah segak dah, berjambul. Ada juga jambang, ada juga janggut. Tapi sebelum ni, ada gambar sebelum ni ke? Ini gambar dah siap lah masa gambar photoshoot tu kan. Kalau kita tengok sebelumnya dan selepas. Daripada fasa PKP tu yang mana tak terurus tu, dalam masa 5 jam sahaja, dia terus bertukar karakter menjadi lain dengan suit untuk photoshootnya tu. Maksudnya kita sendiri kat sini tu, kalau mungkin belum ada masa nak buat grooming ke apa, tak perlukan masa yang lama kan. Especially kalau macam kita lelaki kan. Hanya beberapa jam saja kita boleh groom balik kita punya orang cakap rambut, misai, jambang tu untuk jadi lebih presentable. Alright, itu ceritanya. Ni Muaz dah hilang pergi mana sebenarnya? Kita pergi kat Muaz pula lah. Mungkin dia ada apa nak dikongsikan dengan tetamu dia tu. Okey, sebenarnya saya nak beritahu dengan anda sebab kita semua sedia maklum bahawa 11 hari bulan 11 merupakan tarikh yang cukup simbolik untuk anda semua mendapat tawaran ataupun barangan-barangan dengan harga yang murah. Jadi ni kami nak kongsikan dengan anda Shopee 1111 jualan hebat bermula, nikmati penghantaran percuma dengan pembelian minima RM11 dan voucher diskaun 50% setiap hari. Dapatkan Proton X50 dengan RM1 apabila bermain permainan satu atau tidak.
Selain itu juga, jangan lupa untuk saksikan Shopee 11.11 Big Show jam 9 malam 11 November di TV3 dan Shopee Live. Dapatkan voucher berjumlah 11 juta daripada jenama terkenal sekarang dan gunakan pada 11 November. Muat turun aplikasi Shopee sekarang. Jadi untuk anda semua, ambillah peluang ini untuk dapatkan barangan-barangan keperluan anda dengan harga yang sangat-sangat menarik. Mungkin ada yang nak beli mesin, pisau penyukur dia punya nak cukur, dia punya janggut tu, misai dan sebagainya. Inilah waktunya untuk dapat barangan dengan harga yang berbaloi dan diskaun 50%. Itu yang paling penting. Okey, saya kalau tadi kita dengan Afni dah bercerita macam-macam, macam mana penjagaan, macam mana kita tengok selebriti kita pun ada penjagaan dengan cara dia tersendiri. Jadi hari ini saya rasa kalau kita tak panggil seseorang untuk bercerita mengenai penjagaan, minyak apa yang harus dipakai, berapa lama kita nak bela tu dan bagaimana dari segi dandanan apabila pergi ke kedai dia, dandanan yang macam mana, charge yang macam mana akan diberikan. Semuanya akan kami bawakan untuk anda pada hari ini. Sebab tu tetamu kita dah ada pada hari ini. Itu dia. Assalamualaikum. Azri Walter, silakan. Wah, itu dia. Azri Walter bersama dengan kita. Namanya nama Mak Saleh, tapi itu nama panggilan aja. Azri, apa khabar Azri? Baik, alhamdulillah. Okey, jadi hari ini kita cerita mengenai penjagaan misai, beard dan sebagainya. Kalau tengok awak pun memang membawakan perkara tersebut. Jadi mungkin boleh kongsikan sedikit bagaimana agaknya dari segi di Malaysia ni ramai ke orang yang bela? Okey, so sebenarnya dekat Malaysia ni sekarang ni macam Wak cakap tadi lah, kita dah dapat sambutan yang hangat dari segi penjagaan jambang, janggut dan misai ni. Okey, yang pertama sekali penjagaan yang ramai orang tak tahu bila kita ada jambang ni, seperti mana rambut kita pun kena cuci juga. Jambang, misai dan janggut ni kita kena cuci. Cuma kita tak boleh guna shampoo rambut ataupun conditioner rambut. Dia ada shampoo khas dia untuk jambang, ada kat pasaran lah. Okey, kalau kita guna shampoo rambut apa jadi? Dia mungkin akan rosak itu punya sebab bulu jambang ni dengan rambut dia tak sama. Tekstur dia tak sama. Sebenarnya alat nak cuci dia berbeza. Patutlah kalau kita tengok kadang-kadang nak jimat punya pasal, bila kita tengok kita punya tu tak jadi. Dia macam tergabur sikit, macam tak jaga dan sebagainya. Okey, ni soalan ni memang lama dah saya simpan. Kalau macam saya tak ada misai, nak buat beard pun tak boleh. Ada ke minyak-minyak ni, betul ke mitos-mitos guna minyak ni akan tumbuh cantik? Okey, sebenarnya jambang ni semua dia ada kena mengena dengan genetik lah. Okey, ada orang dia memang tak ada genetik bulu, tapi kita boleh cuba. Cuma ramai orang bila dia dapatkan minyak untuk tumbuh dan sebagainya, dia tak konsisten pakai. Dia pakai 3 hari, tak tumbuh, dia dah tak nak dah. So kita boleh cuba. Selain tu dia ada kena mengena dengan hormon lelaki testosteron. Kita kena makan benda yang berkhasiat, kena bersenam dengan konsisten lah. Baru boleh keluar. Baru boleh. Dia kena lengkap. Kena complete. Dan bila dia tumbuh pun dia nampaklah sihat. Okey. Jadi kalau kita tengok yang bentuk-bentuk yang dibuat ni dari segi dandanan lah ni kan. Ya, betul. Maksudnya kalau kita nak buat tu, adakah kalau kita nak buat bentuk ni, benda ni semua kena buat kat tempat dandanan ataupun kalau sendiri pun boleh ke? Okey, sebenarnya sekarang ni pun musim PKPB, ramai orang tak boleh keluar. Sebenarnya dekat rumah pun kita boleh. Ramai orang bila ada jambang, ada janggut, ada misai, apa yang berlaku, dia tunggu sebulan sekali pergi barber shop, baru dia nak trim. So sepanjang 29 hari tu nampak tak apa elok lah. Nampak tak kemas. Jadi antara apa yang kita boleh buat kat rumah, yang kita kena ada alatan. Simple je. Satu, pisau cukur. Pisau cukur yang krokodil tu. Tapi dia kena pakai yang satu mata je. Kalau dua, kalau kita tarik, dia hilang dengan bawah sekali. Itulah masalahnya. Betul. So yang kedua, kita kena ada gunting kecil. Gunting kecil, okey. So gunting kecil ni untuk kita potongkan bahagian kalau orang yang ada jambang ni, kadang-kadang dekat dalam ni dia bersabut, bergulung dan sebagainya. So kita boleh trim. Yang ketiga, kita bolehlah ada satu trimmer yang cordless untuk kita jaga outline je. Itu mesin yang kecil tu Yang kecil je. Okey. So kita nak jaga sebenarnya bahagian luar ni supaya nampak kemas. Okay, itu antara perkara yang kita boleh buatlah dekat rumah. Okey, jadi kalau kita tengok tadi Azri dah bercerita mengenai barang-barang yang ada. Kalau sebut je anda tak nampak betul-betul, anda rasa macam mana ni kan? Takut nanti terlupa pula. Azri, boleh tak kita bawa, kita tunjuk antara barangan-barangan yang digunakan? Jom. Dan sebenarnya untuk pengetahuan anda, Azri memang ada salon sendiri? Betul, ada 15 cawangan kedai gunting rambut, Walter Barbershop. Okey. Jadi hari ini dia dah bawa dah. Ini antara modelnya.
dan juga bagaimana penjagaan dandanan ini dibuat. Okey, inilah yang tadi dikatakan tu Betul, yang ni yang trimmer cordless. Trimmer cordless anda kena dapatkan ini. Okey, sekarang ni apa yang nak dilakukan? Okey, so kita boleh sama-sama tu Tuan Hassan pun boleh sesama terangkan. Okey. Yang pertama sekali untuk kita grooming dekat rumah, kita kena ada 4 step yang kita kena tahulah. Alright. Okey, yang pertama sekali kita kena cuci jambang kita dulu. Okey, kemudian yang kedua kita kena sentiasa sikat kita punya jambang supaya jambang kita sentiasa lurus sebab jambang ni dia keras, lebih keras daripada rambut. Okey. So kita kena sentiasa Kalau kita tak sikat tu yang dia serabut sikit tu kan? Bergulung. Bergulung. So kita sikat. So yang ketiganya kita kena Dan sikat untuk jambang ni dia ada sikat khas dia. Dia tak boleh guna sikat rambut. Cuba boleh tunjukkan contoh. Okay, ni contoh sikat dia lah. Boleh tunjuk dekat mana? Okey. So ni contoh sikat dia. So kita bagi mengelakkan dia bergulung lah. So kita boleh sikat. So Macam dia ni rambut dia bergulung kan, jambang dia pun sebenarnya bergulung tapi sebab dia dah dibuat yes, lepas tu kita kena trim dia supaya gulungan tu dia tak terlampau berserabut. Betul. So apabila yang ketiganya kita kena buat interior trim lah. Okey. Kita trim perlahan-lahan. Ini maksudnya dia bukan habis tau, dia trim kat atas Trim je kan? dia. Betul, bahagian bawah. Okey. Jadi macam mana kita nak tahu dari segi trim kita tu ketebalan dia? Kadang-kadang bila kita trim, ni dah cukup nipis ke? Okey, pertama sekali bersesuaian dengan rakyat Malaysia. Yang pertama sekali di bawah ni kita tak nak dia nampak bawah dagu dia. Okey. So maksudnya kita nak ikut jawline dia lah. Oh, maksudnya yang dalam ni biarkan kosong. Betul. Kalau orang tu dia apa, kita nak badan dia agak besar, so kita tak bolehlah nampakkan jawline, nanti nampak double chin. So kita kena panjangkan sikit janggut dia. Itu strategi. Kalau orang tu kurus, bolehlah kita buat shape macam ni. Ada orang kadang sampai ke leher dia punya jambang. Betul. Itu bagus ke tak bagus? Sepatutnya kena potong tak? Ke ataupun biar je? Bergantung kepada dia punya bentuk wajah. Okey. Jadi tak ada Yang masalah. penting kita pergi barber shop lah. Nanti kita punya barber akan lebih mahir untuk mengenal pasti. Alright, ini kita nak tengoklah sebab penjagaan ni meliputi semua. Kalau rambut ada kutu. Jambang, boleh kemungkinan ada kutu tak? Jambang pun boleh ada kemungkinan sebab tu kita kena cuci dia. Kena cuci selalu. Ada ramai orang sebenarnya, ramai lelaki dia tak cuci jambang dia. Dia cuci rambut je, jambang dia tak cuci. So dia biarkan, tu yang masalah kadang-kadang. Betul. Bukan sahaja kutu, kadang-kadang dekat bawah-bawah jambang ni boleh ada clay momok. Alamak, itu yang bahaya tu. Itu yang bila bercakap dengan orang kadang-kadang jatuh satu dua kan putih-putih. Kita tengok tak selesa pula. Betul. Dia kadang-kadang buat macam ni, tak keluar semua. Sebenarnya lelaki ada jambang, sebenarnya dia lagi rajin sebenarnya. So nak jaga jambang ni bukan mudah. Dia tips dia kena sabar. Sabar nak bagi dia tumbuh, sabar nak jaga dia. Betul. Jadi saya kalau adalah tetamu kita hari ni wanita, nak saya tanya antara jambang atau tak jambang mana satu pilihan. Tapi nampaknya sampai sekarang ni belum ada wanita lagi tetamu kita. Jadi kita nak tengok survey bagaimana. Anda boleh hantarkan komen dekat Facebook kita. Wanita saja jawab, lelaki tak payah. Anda suka tak lelaki berjambang? Bagi tahu. Kalau suka cakap suka, kalau tak suka bagi tahu tak suka. Kita nak tengok berapa ramai orang yang suka lelaki berjambang ni. Okey, dan ini dia dah trim. Okey, dari segi bentuk pula. Design. Saya tengok ada design yang beginilah berombak, ada yang macam Azli punya dia macam berpetak. Itu so di Malaysia ni kita ada dua jenis shape yang kebiasaannya rakyat Malaysia suka dan perempuan wanita di Malaysia suka. Itu yang paling penting sekali. So yang pertama kita panggil jaw shape, iaitu rahang lah, shape mengikut rahang. Yang kedua kita panggil L shape. L shape ni dia di bahagian tepi lah. So dia merangkumi di bawah dagu kita untuk menutup double chin yang ada. Sebenarnya kalau kita ada jambang di bawah ni, dia satu advantage kepada yang ada double chin. So dia tak nampak. Betul. So muka kita lebih nampak sesuai, cantik. So untuk bahagian bawah pula dia tak boleh terlampau panjang. Di bahagian bawah ni dia tak boleh terlampau panjang. Mestilah sekata. Kemudian di bahagian bawah ni juga tak boleh terlebih ke leher. So di bawah leher ni kalau kita nampak kita akan trim lah. Sehingga habis. Jadi dari segi ketebalan misai pula macam mana? Sebab misai ni kadang-kadang dia kalau dah panjang sangat dia akan kena bibir kita kan? Betul. So misai ni tips yang paling simple, kita pastikan bahagian bawah ni jangan lebih bibir lah. Itu untuk selamat. Untuk kita bila kita minum teh tarik dia tak sangkut buih tu. Benda tu yang saya leceh. Saya minum susu dia melekat dekat saya ni betul. misai. So dia tak boleh lebih. Kan? Macam Wak Doyok tadi dia lebih sebab dia kurang minum susu. Okey, berapa lama? Maksudnya misai ni normal lah orang datang balik nak buat dandanan ni berapa lama? Adakah 2 minggu? Selalunya untuk lelaki memang kalau dia datang 2 minggu sekali 2 minggu sekali lah. Untuk dia trim rambut dia, trim misai, jambang, janggut.
Okey, jadi untuk anda semua jangan risau, ini antara SOP yang ada semasa PKPB apabila datang untuk dandan. Kita sarankan orang di luar sana untuk patuhi SOP. Pertama sekali kena gunakan glove. Okey. Okey, yang keduanya kita kena full dengan cape. Disposal maksudnya kita pakai dan buang. Yang keduanya untuk customer juga penting. Supaya tidak semua orang dijangkiti, customer juga perlu ada disposal cape yang mana kita pakai dan buang juga. Pakai dan buang juga. Dan difahamkan semua barangan ni akan disanitasi kan? Disanitasi. So kita akan rendam semua sekali selepas digunakan, kemudian kita keringkan baru kita kepada next customer. So dia takes time lah bila berlaku proses ni dalam barbershop. Memang sekarang saya tengok kebanyakan barbershop dia akan tetapkan okey untuk ni satu jam. Untuk betul. ni 1 jam. So Betul. senang. Okey, itu antara SOP yang ada lah. Okey. Jadi untuk anda semua kalau kita tengok let's say lah ada orang risau mengenai harga-harganya. Jadi kadang-kadang sebab tu orang kata buat rambut je lah, ni tak ada bajet lah abang nak buat beard ni. Nak potong. Dari segi harga macam mana? Mahal atau murah? Sebenarnya untuk penjagaan lelaki ni dekat barbershop sebenarnya dia tidaklah semahal wanita kan. Kalau wanita kita tengok sekali pergi boleh pergi 1,000, 2,000 kan. So untuk lelaki sebenarnya tak sampai RM50 pun. Murah, untuk sekali. ya. Betul. Dalam sebulan sekali RM50 untuk kita invest kat diri kita untuk nampak lebih meyakinkan, so why not? Okey. Jadi kita tengok komen-komen ni. Ternyata kita tengok antaranya. Alamak, saya nak kena tengok betul-betul depan-depan ni tak nampak lah. Okey. Meh, saya tengok. Antaranya Siti Hanim kata, suka. Ali Nur Fidaus, suka. Nurul Hafizah kata, handsome Tom Walter. Ni jiran ni rasanya. Nur Shima kata tak suka. Mira Arifin kata suka. Nur Hasrita kata suka kalau lelaki berjambang, yang penting tak serabut dan kemas, nampak macho. Dan Zuliani kata suka dan syaratnya dijaga dengan bersih. Manakala Zanaria Hamzah katanya suka kalau ada jambang dengan kumis yang nipis-nipis je, tebal-tebal tak mau. Betul. Kan? Itu antara komen. Terima kasih rakan-rakan Facebook kita. Wah, nampaknya memang wanita suka Mungkinlah boleh tengok sebelum tadi. Tapi tu lah, yang penting mesti kena bincang lah dengan pasangan yang mana okey. Ada setengah orang tak kadang-kadang suka. lelaki tu dia suka rasa tebal, hebat kan, dia rasa okey. Tapi bila orang tengok tak apa okey. Betul. So kita kena selalu tengok orang sekeliling kita apa yang sesuai untuk kita lah. Okey, dan kita tengok juga pada ayah-ayah kita dulu waktu di kampung. Yalah, ni masa tu barbershop dengan dorang-dorang lah jiran-jiran yang buat. Tapi dorang pun dah ada dari segi nak trim semua kan? Betul. Memang dulu. Tapi ada perubahan tak dari segi pemotongannya? Dari segi teknik mungkin semenjak revolusi barbershop ni banyak teknik-teknik baru yang terutamanya anak-anak muda kita barber ni semua belajar lah. Sebenarnya key dalam nak jaga jambang ni sebenarnya kita kena jaga outline ni je. Kita kena selalu jaga dia. So kita pakai trimmer ni untuk sentiasa jaga nampakkan shape dia. Itu je yang penting. Sebab dalam ni kita tak boleh memastikan dia setiap masa tak bergulung, tak boleh. Sebab akan ada yang 1, 2 confirm akan bergulung. Confirm. Jadi yang dekat outline kat luar ni dia akan bantu supaya nampak kemas. So kita kena ada gunting kecil. Sambil-sambil mandi tu kita trim lah. Yang mana terkeluar kita gunting sikit-sikit. Okey, ni nak letak minyak. Okey, ni cara kita meletak beard oil lah. So Beard selepas oil, kita trim semua sekali. Okey, so beard oil ni untuk bagi nutrien lah dekat kita punya jambang ni kan. So itu antara untuk membantu jambang kita nampak lebih segar. Lebih, ialah nampak tak kusut masai. Betul. Ya. Dari segi penjagaan juga. Tapi kalau let's say kalau nak uban tu, dia nak keluar jugalah. Betul. Tak boleh buat apa-apa lah kan. Dan bila ada uban ni sebenarnya nampak lagi macho sebenarnya kan. Macam tuan ni kan. Okey, saya tengok ada satu, terutamanya orang Arab. Orang Arab punya beard ni, dia punya itu macam lukisan. Dia tak nampak pun macam berbulu, dia nampak macam lukisan lawa je. Itu macam mana dia punya trim tu? Okey, untuk orang Arab dia ikut jawline tapi dia nipis. Dia datang daripada sideburn tepi, dia nipis terus ke bawah. Okey, dia ukir dengan berhati-hati. So dia mengikut bentuk, sambung ke bawah, daripada misai tarik ke bawah. Okey, antara kalau untuk orang kita, ramai orang kadang-kadang dia nak buat macam orang Arab tu. Okey, cuma masalah dia jambang kita yang bahagian dalam ni dia tak rapat. Bila dia tumbuh jarang, kita nak buat shape macam orang Arab tu dia tak sesuai. Sebab tu tips dia jambang kita mesti rapat. So macam tuan ni punya jambang dia tumbuh rapat. So bila dia nak buat nampak macam lukisan tu boleh. Betul. Bila dia nipiskan tapak satu,
masih akan nampak shape tu. Tadi ambil shot daripada bawah abang kita ni pun nampak handsome itu bermakna abang ni betul handsome lah ni. Okey, sebab nampak daripada bawah berapa kemasnya apabila kita pergi dandanan kita punya beard, misai dan sebagainya. Okey, jadi pesanan Azri kepada semua yang menonton pada hari ini dengan ceritanya views kita ni tinggi sebab semua nak ambil tahu mengenai penjagaan ini. Okey, so pesanan untuk semua lelaki di luar sana, okey, semua lelaki yang berada di luar sana yang ada jambang, ada misai, ada janggut, kita kena sentiasa jaga jambang, janggut dan misai ni dengan cara setiap hari lebih kurang 3 hari sekali kita mesti trim dia. Okey. Pakai gunting kecil, pakai trimmer pun dah okey, dan sebulan sekali ataupun 2 minggu sekali mesti pergi barber shop dapatkan advice yang paling sesuai untuk kita daripada barber-barber yang pakar ni lah. Okey. Itulah nasihat saya kepada semua rakyat Malaysia yang menonton hari ini. Okey, jangan disuruh kawan-kawan kita, rakan kita sebilik ke apa semua, dia pun tak tahu, nanti dia buat lain, anda bergaduh pula. Betul. Jadi masalah. Okey, ini IG yang anda boleh pergi tengok ataupun mungkin nak bertanya, nak tengok antara banyak yang mereka telah lakukan. Ya, IG-nya Azri? Walter_barbershop, okey. Dan juga Walter College. Hebat. Okay. Ada college Ada. So semua tenaga mahir ni kita latih dia dekat college. Syat, luar biasa. Okey, jadi ini dia antara anak-anak muda yang memang sangat luar biasa, daripada hobi boleh jadi ke bisnes sama macam Wak Doyok tadi. Jadi untuk anda, kejap lagi kita akan kembali sebelum kita nak bawakan untuk semua yang menonton Vocalmania. Jadi kalau ada di antara anda, sebab kita semua sedia maklum beberapa minggu lepas ada viral kisah mengenai peserta Vocalmania yang menyanyi. Dia punya luar biasa. Dia tak macam menyanyi, tapi dia macam sesuatu. Jadi nampaknya benda ni dah diperkatakan ramai. Kejap lagi kita akan bawa antara mereka yang bertanding semalam. Jadi sambil-sambil tu saya nak terus belajarlah kod-kod kita boleh buat bisnes. Boleh? Saya boleh masuk akademi? Boleh. Boleh. Okey, anda jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Risau abang kita ni, takut habis dia punya misai dia kan. Yes, terima kasih untuk anda semua kerana bersama dengan kami, dan malam-malam minggu anda selalunya anda tengok antara peserta-peserta yang bertanding dalam Vocalmania ni memang semua teruja. Sama ada nak tengok mereka berlawan dengan idol mereka boleh ataupun tidak. Tapi yang paling istimewanya sebab semalam untuk Vocalmania tu sambil-sambil menyanyi tu kita dihidangkan dengan churros sekali. Yeah. Okey, sebab sekarang ni kalau nak jadi selebriti, saya rasa bukan saja suara, malah nama juga nama boleh stage name mendatangkan aura kepada mereka. Jadi oleh kerana itu hari ini kita ada Kim Churros dan juga Hakim Zamal. Ini dia peserta Vocalmania. Apa khabar semua? Alhamdulillah baik. Comel suara ni kita ni lebih kurang sebaya lah kiranya 18, 22, 21 lebih kurang. Okey, kita nak ceritalah pasal Vocalmania ni kan. Nak tahu juga kan macam yalah kita tahu Kim Churros peserta muda 18 tahun ni baru habis sekolah terus tunjukkan bakat menyanyi tu. Datang pada Kemaman pula tu untuk buat persembahan tu kan. Jadi dah menang Rookie Star Award ni kan. Undian penonton masa terima tu expect tak mula-mula saya nak tahu? Masa tu Kim tak expect gila sebab undian Kim selalunya kat bawah. Dan itulah lain pula jadinya. Itu yang kita nak tahu tu sebab masa undian bermula kat bawah kan, tiba-tiba menang Rookie Star Award ni kan. Jadi kalau tak expect tu, masa momen diumumkan tu mungkin boleh kongsikan sikit, rasa terkejut ke ataupun memang tak sangka Tak sangka. Okey, Kim sebenarnya Kim ni pemalu lah. Yelah. Dia pemalu lah. Dia biasanya kalau yang ke depan curus dia. Kim boleh macam ni. Sebab abang tengok akhir dia kata maksudnya saya ni selalu orang duk kutuk-kutuk saya kan. Saya tengok sebelum awak nak start menyanyi. Jadi mungkin sebab tu kot bila orang pilih awak, orang menang, awak rasa macam wow. Maksudnya orang dah tahu lah, orang dah nampak lah bakat awak Kim. Kan? Jadi jangan malu-malu lagi boleh tak? Ini kalau abang tanya awak satu, awak jawab setengah ni. Awak dah superstar tau. Awak dah superstar dah sekarang. Orang dah kenal, orang tengok TV dah Kim Churros. Ini. Jom kita tengok. Ini persembahannya semalam Kim Kim pun belum tengok lagi. Hari ini Kim tengok. Kita tengok Kim. Macam mana penggunaan stage tu. Gali lagi Jadi jangan malu-malu lagi boleh tak? Ini kalau abang tanya satu, awak jawab setengah ni. Awak dah superstar tau. Awak dah superstar dah sekarang. Orang dah kenal, orang tengok TV dah Kim Churros. Jom kita tengok persembahannya semalam Kim. Kim pun belum tengok lagi. Hari ini Kim tengok. Kita tengok macam mana penggunaan stage tu. Gali lagi Tak pernah ku sangka kau pergi hanya ke
Alright. Itu sikit lah kita dengar. Nak gosip tadi. Dah keluar muka. Okey. Tu orang cakap tengah-tengah live jangan mengumpat. Bukan mengumpat. Tak nak tanya. Kim, dari segi, abang tengok kan, dia punya dancer semua memang pakai mask kan? Setiap kali nak buat persembahan. Ada SOP-nya juga. Menjaga SOP. Okey, kita tadi cakap pasal Kim Churros kan. Sekarang Hakim Zaman kita tahu kan. Ui, bukan battle dengan orang yang senang-senang Orang yang vocal power tu Aina Abdul kan. Walaupun kalah tapi awak buat persembahan yang baik battle dengan dia tu kan. Dan bila awak buat persembahan tu berdepan dengan Aina tu, kita tahu dia penyanyi profesional kan, dah perform kat pentas akhir AJL tu kan. Rasa nervous tu berganda-ganda ke? Dia sebenarnya macam semua orang rookies, kita tak tahu dengan idol siapa yang kita akan lawan. Okay. Jadi kau bila minta ke? Tak ada. Kita cabar je. Cabar je. Macam tunjuk terror tapi dia nak bagi kita terpulang lah. Minta je. Jadi macam bila gambar tu keluar saya lawan dengan Aina Abdul tu, perasaan dia sangat-sangat macam alamak. Aina Abdul takut kan. Tapi rasa macam bila saya dah naik atas pentas dan Kak Aina sangat-sangat humble lah. Saya sangat berterima kasih dan hargai sangat dia humble dan dia bagi support. So bila kat atas stage tu saya nervous tu dah tak ada, dia lebih kepada nak bagi. Dia nak fight lah, nak fight. Nak fight. Memang rasa time tu nak menang lah. Betul. Bagus ni, semangat ni. Semangat nak bersaing tu. Sama. Kim Churros sama juga kan? Macam tu lah. Kim Churros ni pemalu sebenarnya. Dia gelak pun comel-comel je. Tapi abang dia dah naik 2 perkataan, abang dah okey dah. Tadi setengah aja. Okey, ni kita tengok. Ini persembahan dia, kita bagi dengar dulu. Pui, gaya ada. Alamak. For the fame, some people live for the power. Power. Some people live just to play the game. Awak minat R&B Betul. Saya rasa lepas persembahan semalam tu kan, dengan tengok karakter tu macam artis Hollywood, macam Bruno Mars tau tengok betul lah. Mesti ramai awak dah DM sekarang kan? Tak adalah. Tak ada macam nak berkenalan dan followers tu alhamdulillah lah. Adalah penyokong tu dah bertambah dah juga. Tapi mungkin kalau orang dah tahu sekalipun, mungkin masih lagi ada lagi yang baru menonton ni kan, baru tahu inilah Kim Churros tu. Tapi kenapa nama dia Kim Churros Okey. Awak suka makan churros ke? Atau awak ada menjual churros? Atau macam dia orang cakap sapot tomok kan? Duta tomok. Kim Churros ni sebenarnya asalnya nama Hakim Suros. Suros tu gabungan nama mak dengan ayah saya. Bukan nama makanan lah. Bukan, tapi saya pelatkan jadi Kim Churros. Yelah, sebab pelik juga kita kan daripada Kemaman ingatkan letak nama makanan churros. Patut letaklah Kim Kopok Leko ke apa kan dengan tu. Tak boleh tu nanti orang nak beli Kopok Leko. Tak boleh lah. Okey, jadi dalam family awak seorang yang menyanyi ataupun yang lain-lain pun sama juga? Awak seorang je? Jadi okeylah, kita cerita pasal kat Kemaman lah. Awak banyak masuk pertandingan tak kat Kemaman? Kat sekolah ke dulu? Dulu saya banyak join choir. Pertandingan bintang supermarket Kemaman ke ada? Macam PKP baru ni saya ada join 2 program. Satu program RTM dan satu program di Indonesia. Adalah di Indonesia tau. Yang main-main. International. Saya nak tahu masa Kim kata masa sekolah-sekolah Kim ada join nasyid apa semua kan. Last perform nasyid lagu apa? Sumaya. Okey, cuba belanja sikit. Okey. Ni Sumaya ambil sedap lagu sedap ni. Kim ambil part chorus. Kalau ambil daripada part mula nanti lama sangat nanti 9.30 tak ambil. Darahmu menjadi sumbu pelita iman, Sumaya, kaulah lambang wanita soleha, tangan yang disangka lembut menghayut buayan, menggoncang dunia, mencipta sejarah. Okey, abang sedap. Masuk final lah. Bukan. Ni untuk kumpulan-kumpulan nasyid yang mungkin ada kekosongan. Dah tahu dah protegi ni kat mana nak cari. Kita kalau bagi Kim Churros je, kita bagi je Hakim dekat lah. Antara favourite lagu awak lah masa dekat sekolah awak selalu bawa lagu apa? Dekat sekolah Kalau awak bawa macam my Bruno Mars man. Lagu favourite. Biasanya lagu Belayan Jiwa lah. Oh, okey. Awak idola Manbai? Manbai? Innuendo. Innuendo. Terconfuse pula dengan Manbai. Betul lah. Beribu bintang kan? Belayan Jiwa beribu bintang. Tak, dua-dua tu memang lagu favourite. Okey, Belayan Seindah. Ambil part chorus. Kau tahu betapa. Kau tahu betapa ku sayang padamu, hanya bidadari
sebagai ganti. Hanya takdir menentukan ia. Oh, belayan jiwa. Tadi saya confused. Belayan jiwa dengan Kak Ilham tu yang beribu bintang tu kan. Yeah. Tapi lepas dia dah nyanyi, okey dah tahu dah. Ini innuendo. Okey. Lagu lain. Okey. Baik, Kita all the best. teringin juga sebenarnya nak dengar persembahan mereka ni kan, perform kat sini hari ni istimewa dalam Borak Kopitiam. Yes. Tapi apa pun itulah, kita harapkan yang terbaik saja. Nampak tu awak punya masa depan industri muzik insya-Allah ada tu. Betul. Sama dengan Hakim juga, dan terima kasih sebab datang pagi-pagi dalam studio Borak Kopitiam. Okey, jadi kalau anda nak tengok balik persembahan mereka macam biasa, pergi kat YouTube TV3 Official. Okey, ada kat sana. Dan terima kasih bersama dengan kita. Kita harapkan hari ini untuk anda yang nak ada jambang, semangat tu dah kembali semula. Belalah baik-baik, okey? Mungkin yang baru-baru berjinak dah bela jambang tu nak kongsikan orang cakap growth dia kan. Gunakan hashtag Borak Kopitiam. Bro, ni ada kawan kau ni sikit-sikit lagi. Nanti bela betul-betul Nampak? Nanti keluar sikit-sikit tu. Sapu minyak ni, minyak keras. Tadi kita dah belajar dah. Okey, kita nak tinggalkan Borak Kopitiam pagi ni dengan persembahan daripada Kim Churros. Come on, Kim Churros. Bayangkan anda sebagai seorang bintang. Kim Churros membuat persembahan yang international. Yes, dengan lagunya. Studio Borak Kopitiam lebih sempurna. Kita minta diri dulu. Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu. Kita jaga kita. Angin bayu menemaniku di kala terkenang dirimu. Manis indah dalam cinta, tak pernah ku sangka kau pergi hanya kerana